Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita bincangkan bersama di dalam bab mengenai puasa sunat, di mana kita disunatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apabila kita mengatakan tentang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, telah kita bincangkan perkara-perkara yang berhubung kait di dalam masalah puasa sunat di bulan Syawal, dan juga telah kita kupaskan bagi mereka-mereka yang ada puasa fardu, yang ada qada puasa yang belum ditunaikan, maka adalah sebaiknya dapat melaksanakan puasa qada itu pada bulan Syawal. Kemudian kita juga telah meneruskan perbincangan mengenai puasa pada hari Arafah, di mana puasa pada hari Arafah diberi pengampunan kafarah selama dosa 2 tahun. Pada tahun yang lalu dan pada tahun yang berikutnya. Hari ini insya-Allah kita meneruskan perbincangan persoalan yang seterusnya, yakni dalam bab puasa Ashura sehari dan sebelum serta sehari sesudahnya. Apakah hukum kita berpuasa pada hari Ashura? Bilakah dimaksudkan dengan hari Ashura itu? Hari Ashura itu adalah hari 10 hari bulan Muharram. Ya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itulah hari yang terdapat di dalamnya sebuah peristiwa yang agung yang akan kita kupaskan insya-Allah. Penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah di dalam membincangkan kitab kita ini, memulakan perbincangan di dalam masalah puasa hari Ashura ini dengan dibawakan sebuah hadis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdalu ba'dal maktubah. Nabi SAW pernah ditanya, solat apakah yang lebih afdal selepas solat fardu? Qal salatu fi jawfil lail. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, yakni kamu solat di waktu malam, di waktu tengah malam. Jadi Nabi SAW ditanya, solat apa yang lebih afdal selepas solat yang wajib? Solat yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tak ada solat yang lebih afdal daripada solat ini. Kalau sekiranya di sana, kalau kita baca hadis, fadilat, ganjaran, sesuatu solat, solat sunat atau sebagainya, yang mempunyai ganjaran yang besar, ketahuilah ganjaran yang besar yang diberikan pada solat sunat itu tidak akan dapat melebihi solat fardu. Solat sunat kita mengetahui, telah kita pelajari. Sunatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum solat sunat, 2 rakaat sebelum solat fardu subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah. 2 rakaat sebelum subuh fadilatnya begitu besar sekali. Ketahuilah kalau 2 rakaat solat sunat sebelum subuh begitu ganjaran fadilat solat sunat, nescaya bayangkan betapa besar ganjaran solat fardu subuh. Tak ada
ukur kata, tak ada ukur, tak dapat diberikan pencerahan. Pasti lebih hebat 2 rakaat solat fardu itu lebih hebat daripada 2 rakaat solat sunat yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa juga solat sunat tidak akan dapat melebihi ganjaran solat fardu. Maka Nabi SAW ditanya, solat apakah yang lebih baik? Ayu solatin afdal minal solatil maktubah. Selepas ba'da solatil maktubah, selepas solat fardu, Rasulullah SAW mengatakan, solati fi jawfil lail. Solat di pertengahan malam. Jadi kalau dapat solat pertengahan malam itu, ianya lebih baik, lebih afdal. Qil ayu siyami afdal ba'da Ramadan. Maka beliau ditanya pula, puasa apakah yang lebih baik daripada selepas puasa pada bulan Ramadan? Puasa apakah yang lebih baik? Maka Rasulullah SAW menyebutkan syahrullahi alladhi tad'unahul muharram. Rasulullah SAW menjelaskan bahawasanya berpuasa di bulan Allah yang kamu namakan sebagai bulan Muharram. Demikian para jemaah, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Abu Daud. Ini menunjukkan antara ganjaran fadilat berpuasa pada bulan Muharram. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna hadha yaumu Ashura. Hari ini adalah hari Ashura. Walam yuktab alaikum siyamuhu wa ana saimun faman syaa sham wa man syaa falyuftir. Hari ini adalah hari Ashura. Kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya. Namun aku sekarang ini sedang berpuasa. Kamu dibolehkan berpuasa dan boleh berbuka. Terjemahannya kurang tepat lah ya. Terjemahannya dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah SAW telah diriwayatkan sebagai berkata, faman syaa sham, barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang menginginkan, faman syaa sham, barang siapa yang ingin maka dia boleh berpuasa. Wa man syaa falyuftir, barang siapa yang ingin untuk berbuka maka boleh berbuka. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah mengatakan hari Ashura itu kita memang digalakkan berpuasa, akan tetapi puasa ini puasa tidak wajib. Kita tidak mahu sampai dalam kita menggalakkan orang melakukan ibadah, tidak boleh sampai kita mewajibkan sesuatu perkara yang sunat. Kita nak galakkan tapi tak sampailah ianya jatuh kepada wajib. Maka Nabi mengatakan, aku berpuasa, barang siapa yang nak puasa silakan, barang siapa yang tak nak puasa maka tak mengapa bagi dirinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula katanya, kana yaumu Ashura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Aisyah mengatakan hari Ashura adalah hari di mana orang-orang Quraisy memang berpuasa di zaman jahiliyah mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari Ashura. Falamma qadimal Madinah shamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Apabila Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi berpuasa. Dan Nabi juga menggalakkan para sahabat untuk turut berpuasa. Falamma furida Ramadan, dan apabila puasa Ramadan itu telah diwajibkan, qal, Nabi mengatakan, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Apabila puasa Ramadan telah diwajibkan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa nak berpuasa pada hari Ashura, yakni 10 hari bulan Muharram, silakan. Dan barang siapa yang tak mau berpuasa pada hari 10 hari bulan Muharram tersebut, silakan. Baik. Sebab kita mengetahui puasa Ramadan itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian selepas
hijrahnya Nabi SAW. Tetapi kufar Quraisy di zaman mereka itu belum lagi diutus Nabi SAW, mereka memang berpuasa pada hari Ashura. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ibnu Abbas menceritakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, fara'al yahuda tasumu yaumal Ashura, maka mereka mendapati bahawasanya orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada hari Ashura. Faqal ma hadza, Rasulullah mengetahui, tetapi Rasulullah bertanya, apa ini? Qalu hadza yaumun salih, hadza yaumun najjallahu Musa wa bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Maka mereka mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hadza, apa ini? Kenapa mereka berpuasa pada hari tersebut? Maka para sahabat mengatakan, hari ini adalah hari yang baik. Kerana hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada musuhnya. Maka Nabi Musa pun berpuasa. Fasamahu Musa. Faqal ana ahaqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 9, pada hari 10 hari bulan Muharram. Hari 10 hari bulan Muharram tu hari Ashura. Maka Nabi SAW tahu. Tapi Nabi bertanya, apa ini? Para sahabat mengatakan, hari ini adalah hari terbaik. Kenapa orang-orang Yahudi berpuasa 10 hari bulan Muharram? Kerana pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan orang-orang Yahudi. Nabi Musa dan Bani Israel. Orang-orang Yahudi adalah golongan Bani Israel. Allah Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada musuhnya. Siapa musuhnya Nabi Musa dan Bani Israel pada zaman mereka? Fir'aun. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa dan Fir'aun pada hari Ashura. Bagaimana Allah Ta'ala selamatkan Musa dan Fir'aun? Dengan menenggelamkan Fir'aun. Kita mengetahui kisah yang masyhur di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dengan dibelahkan lautan. Maka Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel menyeberangi lautan. Lalu kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Selepas Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel tadi terselamat menyeberangi lautan tersebut, lalu Allah Ta'ala menenggelamkan menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan luas tersebut. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dengan menenggelamkan, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dengan menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Musnah Fir'aun. Bilakah peristiwa itu berlaku? Peristiwa tersebut pada 10 hari bulan Muharram, dan kerana mengingati peristiwa yang agung itu, Allah Ta'ala telah menyelamatkan Bani Israel dan Nabi Musa dan Bani Israel. Lalu Nabi Musa AS berpuasa pada hari tersebut, maka orang-orang Yahudi ikut turut berpuasa pada hari 10 hari bulan Muharram yang kita katakan hari Ashura. Mendengar demikian, Rasulullah SAW mengatakan, ana ahaqqun bi Musa, aku lebih berhak untuk mengikuti Musa, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai mensyukuri nikmat Allah Ta'ala telah menyelamatkannya. Orang-orang Yahudi turut berpuasa kerana nak mengikut Nabi Musa. Rasulullah mengatakan, aku lebih berhak untuk mengikuti amalan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam.
lalu Nabi pun berpuasa dan menyuruh para sahabat, menggalakkan para sahabat berpuasa. Maka dari itu antara lain jadilah puasa 10 hari Muharram menjadi satu sunnah. Kenapa menjadi satu sunnah? Menjadi satu sunnah bukan kerana Nabi Musa buat, tetapi menjadi satu sunnah kerana telah diarahkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW tidak mengarahkannya, tidaklah dia menjadi satu sunnah. Sesuatu amalan yang dilakukan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu bukan dan tidak semestinya menjadi satu sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kerana syariat berbeza. Syariat berbeza. Syariat Nabi Musa AS berbeza sedikit daripada syariat Nabi Isa AS. Syariat Nabi Isa AS berbeza sedikit daripada syariat Nabi Ibrahim AS yang terdahulu. Syariat Nabi Ibrahim berbeza sedikit dengan syariat Nabi Adam AS. Perkara ini pernah kita bincangkan. Di zaman Nabi Adam AS, adik-beradik boleh berkahwin. Di zaman Nabi Adam, adik-beradik boleh berkahwin tetapi tak boleh kahwin, tak boleh nikah. Twin dia cakap Melayu apa? Kembar dia. Kadang-kadang lost words. Tak boleh kahwin kembarnya. Kenapa adik-beradik boleh berkahwin? Manusia belum ramai. Allah Ta'ala ciptakan pada ketika itu setiap yang dilahirkan kembar. Kembar tak boleh kahwin. Tapi adik-beradik satu ibu satu bapa boleh berkahwin. Itu bukan menunjukkan dalil kita boleh buat demikian kerana syariat berbeza. Syariat Nabi Musa AS, orang kalau nak bertaubat, buat dosa nak bertaubat kena bunuh diri. Syariat berbeza. Syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh bunuh diri. Nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi apa juga amalan yang dilakukan di zaman Nabi Musa AS tak boleh kita ikut 100%. Akan tetapi memandangkan peristiwa itu peristiwa yang hak dan berlaku pada hari 10 hari Muharram, dan memandangkan telah berlaku peristiwa tersebut, Nabi Musa berpuasa, orang-orang Yahudi pun berpuasa. Rasulullah SAW mengarahkan para sahabat, kita lebih berhak akan Nabi Musa alaihissalam daripada orang-orang Yahudi. Maka Nabi Musa berpuasa, orang-orang Yahudi berpuasa, kita lebih berhak, kita pun puasa. Apabila Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita berpuasa, mengarahkan kita berpuasa, jadilah satu sunnah. Alhamdulillah. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, kana yaumu Asyura, sesungguhnya pada hari Asyura, tu'azzimuhul yahudu wa nattakhidhu aidan, dan kami menjadikan dia Eid, hari untuk kita meraihkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumuhu antum. Hari Asyura itu diraihkan oleh orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya, hari perayaan, kerana pada hari itu Allah Ta'ala selamatkan kaum mereka daripada Fir'aun. Melihat itu Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah pada hari tersebut. Ya, jadi pada hari itu kita pun berpuasa. Baik, jadi kita mengetahui peristiwa berlakunya di mana Allah Ta'ala memusnahkan Fir'aun memang berlaku pada 10 hari bulan Muharram. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, lamma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan Nabi mengarahkan para sahabat untuk berpuasa, qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah,
hari ini hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, fa idza kana al-amul muqbil, maka dengan demikian pada tahun hadapan insya-Allah sumna yauma tasi', kita juga akan berpuasa hari ke-9. Falam ya'til amul muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila tibanya hari yang tahun yang berikutnya, Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah wafat. Ya. Jadi di sini hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita dapat lihat apabila para sahabat itu berpuasa, mereka juga kemudiannya mengatakan, ya Rasulullah, kita berpuasa seperti mana yang telah kau arahkan, akan tetapi hari ini hari yang diagungkan oleh Nabi sallallahu, hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka memandangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berpuasa pada hari Ashura, umat Islam secara umum, Nabi SAW tidak menggalakkan untuk mengikuti orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang mensyirikkan Allah, atau untuk turut mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka berpuasa 10 hari bulan Muharram, nescaya pada tahun hadapan kita akan berpuasa 1 hari sebelumnya, yakni pada hari 9 hari bulan. Maka kita berpuasa 9 hari bulan dan 10 hari bulan, supaya dibezakan, berbeza. Janganlah kalian bersamaan dengan orang-orang yang tidak beriman, dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang menyekutukan Allah dalam apa juga hal, walau dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la in baqitu ila qabil la asumannan nas tasi', yakni ma'a yaum Ashura. Maka seandainya usiaku dapat sempat menemui tahun hadapan, la asumanna tasi', nescaya akan aku berpuasa pada hari ke-9 bersamaan puasa hari Ashura. Jadi di sini dapat kita lihat bahawasanya kita digalakkan berpuasa hari ke-9 dan hari ke-10. Para ulama menyebutkan bahawasanya hari Ashura ada 3 tingkatan, yakni pertama berpuasa 3 hari. Hari ke-9, ke-10 dan ke-11. Kedua berpuasa 2 hari. Hari ke-9 dan hari ke-10. Ketiga berpuasa hanya hari ke-10. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat secara umum kita digalakkan berpuasa pada hari Ashura. Bilakah hari Ashura? Hari ke-10 Muharram. Akan tetapi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun berpuasa pada hari tersebut. Memandangkan mereka berpuasa hari tersebut, kita ubah. Jangan bersamaan. Kita nescaya berpuasa 9 dan 10. Barang siapa tak dapat berpuasa 9 dan 10, nescaya mereka berpuasa 10 dan 11. Digalakkan. Tetap tak wajib. Puasa Ashura adalah sunnah. Dapat berpuasa 9 dan 10, fal walhamdulillah. Baik. Tak dapat 9 dan 10, 10 dan 11. Alhamdulillah. 10 hari bulan itu hari Ashura. 9 hari bulan hari Tasu'ah. Apa maksud hari Tasu'ah? Hari Ashura hari ke-10. Tasu'ah hari ke-9. Kalau hari ke-9 itu, hari ke-10 kita buat puasa, kedua-duanya menjadi satu sunnah. Pertama sekali,
Pertama sekali kedua-duanya menjadi satu sunnah kerana telah diarahkan oleh Nabi SAW. Di sebalik sunnah itu, kenapa kita berpuasa 10 hari bulan? Kerana pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel daripada Fir'aun. Alhamdulillah. Habis kenapa kita berpuasa hari ke-9? Kita berpuasa hari ke-9 kerana kita ingin menyalahi, jangan bersamaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nescaya Nabi suruh kita berpuasa hari ke-9. Jadi kita dapat lihat para jemaah, kalau kita perhatikan ya, dulu waktu jilid pertama kita belajar ada beberapa perkara-perkara yang disunatkan. Ya. Antara lain kalau kita lihat sebagai contoh, kita disunatkan supaya memelihara janggut. Kerana apa? Secara umum hari ini, jarang orang-orang yang tak beriman, jarang orang-orang bukan Islam akan piara janggut. Secara umum. Hilang handsome dia. Bagi mereka lah. Tetapi ada juga sebagian yang tetap memelihara janggut. Tapi secara umum, nescaya Nabi SAW mengarahkan kita khaliful musyrikin. Perbezakanlah diri kalian dengan orang-orang musyrik. Perbezakan. Maka pelihara janggut. Ini contoh. Maka di sini dapat kita lihat, kita disuruh supaya tidak menyerupai sesuatu kaum yang mensyirikkan Allah atau yang menduakan Allah atau golongan orang-orang yang tak beriman. Akan tetapi lil asaf, akan tetapi sangat menyedihkan hari ini. Hari ini masyarakat kita lihat, kita tengok movie, kita tengok di social media, kita tengok apa jua sekalipun, kita suka mengikuti tata cara hidup, mengikuti cara berpakaian, mengikuti cara jalan, mengikuti apa juga cara orang-orang yang tak beriman atau orang-orang yang mensyirikkan Allah atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Contoh para jemaah. Jadi kena renung-renungkan. Nabi SAW katakan khaliful musyrikin. Perbezakanlah diri kalian dengan orang-orang musyrik. Dengan orang Yahudi pun mereka puasa 10, kita puasa 9 dan 10. Perbezakan. Jangan terlalu ikut trend. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ikut trend, nescaya sampai ke lubang biawak pun kita akan ikut cara yang tak sewajarnya kita mengikutinya. Saya ingat dulu awal tahun 90-an, trend. Apa trend? Trend pakai baju, perempuan pakai baju nampak pusat. Awal, ingat tak? Sana sini semua pakai baju singkat nampak pusat. Kita pun semua ikut. Sekarang dah kurang sikit lah. Tak tahu masih ada ke tak, memang ada lah. Tapi waktu tu memang banyak sangat. Saya lihat tahun 90-an ke awal 2000 gitu. Kemudian sekarang trend pakai seluar tu koyak-koyak. Pakai seluar koyak-koyak pun fashion. Mahal pula tu. Seluar yang koyak, seluar jeans yang dah koyak, dah line dah macam dah lusuh gitu, fashion. Dulu zaman mak kita kalau cuba pakai tu dah kena buang. Tapi sekarang orang cari seluar macam itu yang ni nak lusuh, yang dah koyak-koyak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bagi kita trend, fashion. Fashion kita hari ini akan ditertawakan oleh cucu-cucu kita nanti. Tak terfikir pula datuk nenek kita dulu, ini jadikan fashion. Macam mana sekarang ini? Kita cuba fikir, kita cuba tengok gambar lama lah. Gambar tahun 70-an. Saya ingat tahun 70-an, waktu nak air raya, kalau beli pakai seluar, mesti nak kena tutup kasut. Beboza. Tutup kasut, style. Seluar tutup kasut, cover semua. Masya Allah. Dia cover kasut semua. Apa? Bell bottom lain. Saya ingat. Saya antara orang-orang yang sezaman itulah. Ingat lagi waktu primary school dulu kan. Hari ini kita cuba tengok gambar yang orang tutup kasut. Kita ketawa. Ini fashion. Orang zaman, bagi dia orang smart.
Hari kita tengok gambar tu, kita ketawa. Ni apa ni? Macam gini fashion. Nescaya perkara yang sama akan berlaku. 20 tahun akan datang, cucu-cucu yang budak-budak remaja ni akan tengok nenek-nenek dia dulu tu, waktu muda, pakai seluar koyak-koyak. Pakai seluar koyak-koyak fashion. Ini contoh lah. Bagi kita sekarang fashion. Jangan ikut. Ya. Sama ada kalau kita nampak satu kaum itu nak berwarna rambut warna kuning ke, warna biru ke, cara pakaian kan dia ke berbagai-bagai. Dan perkara ini akan masuk. Kadang-kala masalahnya, kadang-kala sesuatu kaum, satu golongan itu mula melakukan, semua ikut. Satu artis buat, semua ikut. Hati-hati. Suatu masa dahulu kita kita pergi masjid, pergi majlis, pakai selendang. Pakai selendang tu dah baik sangatlah. Akak pakai selendang walaupun nampak jambul, nampak rambut kat belakang. Baik, ni baik. Kemudian ada kesedaran, orang dah mula pakai tudung panjang, labu. Pakai tudung labu, siapa-siapa pakai tudung labu dia katakan mina dakwah. Kalau mina dakwah sih. Mina dakwah pakai tudung labu. Biasalah. Kemudian ada pula zaman di mana orang mula pakai purdah, masya-Allah. Akan tetapi syaitan iblis tak akan senang, dia akan ganggu, jadi mula pula akan ada satu zaman lepas tu diubah pula daripada tudung labu dah makin singkat, zaman tudung orang letak kat atas, ikat semua ikat kat atas, ada benjol kat atas, ada macam unta kat atas. Tudungnya diikat semua, ada pin kat atas. Bikin susah kan namanya. Tapi bagi dia macam cantik lah. Syok sendiri. Kemudian ada perubahan pula. Laburkan balik. Ustaz-ustaz, kuliah-kuliah. Tudung nak kena tutup dada. Alhamdulillah. Dah tutup dada, okeylah baik tutup dada. Dulu tudung labur macam minat dakwah gitu. Maka ada kesedaran, dah tutup dada. Alhamdulillah. Setan pun mula berbisik. Tutup dada tu, kalau kita tutup dada macam gini, macam terlekung sangat pula. Jadi kita fashionkan sikit dah. Jadi daripada sini kerata, dah sampai shoulder. Tutup dada. Alhamdulillah lah. Shoulder. Pula sekarang ada satu trend lagi. Dah tutup dada gini. Saya lihat ada beberapa ustazah pun ada yang dah mula, dia dah tak pakai tutup dada tapi dia pakai macam dua line macam ini. Jadi dada dia terbuka, jadi dua line macam itu. Kan dah bagus-bagus tutup dia begini. Contoh. Kemudian ada pula kain atau baju orang perempuan dah panjang-panjang dah bagus. Tapi sekarang pula hasbunallahu wa ni'mal wakil, saya lihat dan saya pernah tegur juga. Baju itu dia panjang tetapi dia macam C, dia bukan macam gitulah apa namanya. Dia keratas gitu. Kakinya ada cover, yang kat sini bukan kasih tu tempat, maaf kata tempat kemaluan, tetapi dia cover, dia makin pendek. Dia C gitu. Ni apa cerita? Jadi berhati-hati. Kalau straight dah bagus, dia tak nak straight. Tapi dia ke atas tengah tu yang dia singkatkan. Tahu kan C tu kan? Itu apa fashion nama dia? Berlaku. Artis buat atau siapa yang ternama, yang terpengaruh, influencer buat, nak jual bisnes, kita ikut. Contoh para jemaah. Jadi di sini, sebahagian perkara jatuh kepada haram, sebahagian perkara tak sampai jatuh kepada haram, tetapi secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, perbezakanlah. Nak ikut style Nabi SAW. Satu ketiga, beboza, panjang. Terus ada kesedaran, alhamdulillah. Afdalnya pakai seluar untuk lelaki atas buku lali, jangan isbal. Satu zaman apabila lelaki tak pakai seluar, dah ada kesedaran, pakai pendek, isbal, orang ketawakan. Orang ketawakan, apa ini? Banjir ke? Kena orang Islam kena ditertawakan. Dr. Naik, Zakir Naik pernah mengatakan, dia ikut sunnah lah, pakai, kalau kita tengok ceramah dia pakai seluar singkat, tergantung. Orang pernah tanya, dia kata tak mengapalah, never mind. Dia nak ikut sunnah Nabi SAW. The most people will laugh at me, thinks I'm stupid. Never mind.
Dia nak think I'm stupid ke look like funny, never mind. Follow sunnah Nabi SAW. Contoh, Alhamdulillah. Paling-paling orang ketawakan, tak apa, tak mengapa. Looks funny, tak mengapalah looks funny. Aku pakai seluar lelaki atas buku lali. Kemudian datang satu zaman apabila pakai seluar atas buku lali jadi satu trend. Tiba-tiba artis-artis pun pakai seluar atas buku lali, dia satu trend sekarang. Pakai seluar dia kudut tapi atas buku lali. Apabila artis buat, orang ternama buat, influencer buat, semua dapat terima. Wah, tak funny pula. Ini contoh. Jadi kaedahnya para jemaah yang dirahmati Allah, pedulikan apa yang orang nak kata. Pakaian yang terbaik, pakaian yang menutup aurat. Tutup aurat dengan sempurna, Alhamdulillah. Aku buat kerana Allah, full stop. Isbal, ada orang kata ni, ada orang kata haram, ada orang kata makruh lelaki pakai seluar dia bawa di bawah buku lali, tak mengapalah. Aku buat kerana Allah. One thing aku buat kerana Allah, pakai seluar kau dapat atas buku lali. Tergantung, tak mengapa. Sunnah Nabi SAW. Orang pendapat haram ke ni, tak mengapa. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi apa juga hal para jemaah, jangan terlalu mengikuti tata cara hidup orang-orang yang tidak beriman di dalam sebahagian perkara. Alhamdulillah. Sekarang ada orang katakan, banyaklah perkara. Baru beberapa hari yang lalu nampak orang pakai kuku dia ada Q-Tex putih. Q-Tex ni apa ni? Tapi tak apa Ustaz, ini Q-Tex ni halal. Halal tu kita kena faham. Dalam Q-Tex tu, dia punya label tu tulis halal. Halal kita kena faham di situ. Halal tu berarti dalam Q-Tex tu tak ada benda yang ingredients yang najis mungkin. Tetapi pakai Q-Tex tu halal ke tak? Itu satu perkara yang lain. Jadi kita kena tengok, nak pakai Q-Tex berhati-hati. Walaupun ada yang dakwan, ini khalis air. Ini khalas air ke khalis air? Khalis air. Ini boleh pakai untuk berwuduk. Berhati-hati. Yang mudah, kadang-kadang, ini khilaf ni. Ini mendatangkan was-was. Tak tahu betul-betul khalis air ke tak khalis air. Kadang-kadang hanya promosi komersial. Tak apalah. Aku tetap tak nak pakai. Walaupun didakwa khalis air, aku tetap tinggalkan lillahi ta'ala. Tinggalkan aku kerana Allah. Khalis tu waterproof. Yang lagi satunya apa namanya? Yang dikatakan, ini apa wuduk friendly. Boleh gunakan untuk wuduk, tak ada masalah. Salah seorang guru saya dulu pernah sebutkanlah, macam mana nak tahu sesuatu benda tu boleh tembus ke tak boleh tembus air. Contoh, tangan kita kalau terkena cat. Kalau terkena cat, berarti cat itu berada di atas tangan. Kulit tak kena air. Tapi kalau kita ambil pen, kita letak pen kat tangan kita, tetap ada biru juga kat situ. Tapi ini tembus. Dia tembus, dia tidak meliputi, dia tak cover kulit. Jadi walaupun ada ink, tetap kita berwuduk, sah wuduk kita, pasal ink tu serap ke dalam kulit. Dia tak berada di atas seperti cat. Macam mana nak tahu? Salah seorang guru saya ada menyebutkan, kita apa yang kita buat? Contoh, pen itu, ink, kita letak di dalam air. Kita letak air, ink tersebut, kita cuba kacau. Dia akan dissolve. Air tadi, macam nila lah. Nila tu kita letak, dah dissolve. Akan tetapi cat, kalau kita letak air, dia tetap tak dissolve. Dia berpisah. Itu menunjukkan kalau cat itu, dia tak dapat serap. Dia akan berada di atas, maka kita berwuduk, tidak kena. Jadi kalau kita punya Q-Tex atau apa tu, kita letak di air, memang sebahagian besar dia tak dapat larut. Dia tak boleh larut, tak boleh dissolve. Nescaya itu menunjukkan dia berada di atas. Jadi kita kena berhati-hati, kaum muslimat terutama sekali. Di dalam kita nak berkosmetik, kena perhatikan adakah ianya sesuai
Syariah compliance. Kemudian ada lagi tu trend. Contohlah, ini semua perkara-perkara zaman dulu kita nak berkahwin. Ketika bernikah, majlis perkahwinan ada berinai. Dulu saya tahulah melihat inai semua pakai kat jari. Sekarang bukan hanya pakai jari, kat tangan semua. Dah mensolekkannya. Dulu pakai inai, pakai kat jari. Nak cari daun inai, nak cari itu, satu malam terpaksa begitu. Besok nak kahwin. Nak jadi pengantin. Tapi sekarang yang special ni, letak 10 minit dah jadi. Jadi kita kena renungkan, inai ni betul-betul serap ke dalam kulit ke tidak? Kalau yang serap ke dalam kulit, perlukan sampai 1 malam untuk serap ke dalam kulit. Kemudian 1 bulan tak hilang, pasal dia dah serap ke dalam kulit. Tapi yang inai express ini, kita letak 30 berapa minit, 10 minit, dah ada tanda dah. Kadang-kadang ada sebahagiannya itu, dia bukan serap ke dalam kulit, tetapi dia berada di atas kulit. Kalau dia berada di dalam kulit serap, kita berwuduk tetap kena air kulit kita. Tapi kalau dia berada di atas, ibarat macam Q-Tex, dia berada di atas, atau cat, dia berada di atas, dia tak serap, berarti apabila kita berwuduk, mandi hadas besar, tak terkena kulit kita pasal ada benda yang lain. Sebab itu inai yang kita letak 1 malam tersebut, kadang-kadang 1 bulan tak hilang, tapi inai express ini, 2-3 hari kalau kita kerik, boleh hilang. Kalau kita kerik boleh hilang, berarti dia berada dalam kulit atau atas kulit. Maka nescaya berhati-hati para muslimat. Ya. Sebahagian produk-produk ini dibuat bukan oleh orang-orang Islam, tetapi oleh sebahagian golongan, katakan golongan orang-orang India, orang-orang Hindu atau masyarakat-masyarakat lain. Kita bukan menghina golongan-golongan tersebut, kita bukan menghina bangsa-bangsa atau agama yang lain, tapi untuk kita renung-renungkan. Jadi kadang-kadang kita gunakan perkakas-perkakas mereka, bagi mereka tak ada masalah mandi hadas besar, bagi mereka tak ada masalah berwuduk, tetapi bagi kita ada. Untuk kita renungkan. Maka kalau tak pasti, meragukan, tinggalkan. Aku nak buat, nak bercantik, bersolek demikian, akan tetapi tak pasti, meragukan, tak apa, aku tinggalkan. Tinggalkan aku kerana Allah. Itu dia sifat orang beriman. Aku buat kerana Allah, aku tinggalkan pun, walaupun naluri nak sangat, tetap tinggalkan kerana Allah. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Berhati-hati. Banyak perkara-perkara yang kita kadang-kadang terlalu terikut-ikut, lalu tanpa kita sedari, sanggup kita kompromiskan. Sanggup wuduk tak sah pun tak mengapa dan sebagainya. Ya. Jadi berhati-hatilah, terutama sekali kosmetik kita, makeup kita, gencu kita yang disebutkan boleh bukan kalis air lah tadi, boleh serap, wuduk friendly, muslim friendly atau sebagainya. Berhati-hati. Saya tak ada kena-mengena dengan pembuatan, tak ada kena-mengena dengan pengiklanan, tak ada kena-mengena dengan menjual atau sebagainya. Kuliah kita di masjid, kita perlu terangkan sesuatu yang perlu kita hati-hati. Tapi Ustaz, dia dakwa, siapa saja dakwa itu hanya dakwaan, berhati-hati. Nak jual barang kadang-kadang setiap orang akan mendakwa banyak perkara. Ya. Baik. Kembali pada perbincangan kita. Kita sedang berbincang dalam masalah berpuasa Ashura. Jadi kita disunatkan berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Para sahabat berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Lalu kemudian Nabi SAW menggalakkan mereka juga berpuasa pada 9 dan 10. Kenapa 9 dan 10? Supaya berbeza daripada orang-orang yang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Perkara seterusnya. Merayakan hari Ashura. Apa yang dimaksudkan di sini? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wussi'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Ashura
wasa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa memberi makan, memberi kelapangan bagi dirinya dan keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan memberikan kelapangan baginya sepanjang tahun tersebut. Baik. Maka kita disunatkan memberi makan kepada orang pada hari Ashura. Kerana barang siapa memberi makan kepada orang pada hari tersebut, Allah Ta'ala akan memberi kelapangan untuk orang tersebut sepanjang tahun. Cuma hadis ini ada sedikit masalahnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini bukan hadis yang sahih. Ya, jadi atas dasar demikian ada sebagian golongan yang tidak mengamalkannya. Cuma kalau kita lihat, habis Ustaz, dalam hadis ini kita digalakkan memberi makan. Hadis tersebut mempunyai riwayat lain, namun semuanya dhaif. Penulis ada sebutkan. Namun semuanya dhaif. Tetapi apabila digabungkan antara satu sama yang lain, tentunya dia bertambah kuat sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sakhrawi. Jadi hadis tersebut tidak sampai ke darajat sahih. Cuma, apa yang boleh kita lakukan? Kita lihat, hari Ashura secara umum, mereka-mereka yang ingin mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT, mereka akan berpuasa. Jadi memandangkan mereka berpuasa, sebaiknya kalau kita nak beri makan, kita beri makan orang berpuasa. Kita beri makan orang berpuasa ketika mereka berbuka. Kita akan dapat pahala memberi makan orang berbuka. Jadi atas dasar demikian, kalau kita naklah pada hari Ashura itu, kita beri makan. Alhamdulillah. Walaupun hadis tersebut dhaif, akan tetapi kita mengetahui ada teman-teman kita berpuasa. Kalau kita dapat, kita belikan murtabak, kita belikan nasi, kita buat kuih pada hari tersebut, beri orang berpuasa, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita atau orang masjid, bawa kuih pergi masjid untuk mereka dapat berbuka. Alhamdulillah. Memandangkan hari tersebut hari orang berpuasa dan ada riwayat walaupun dhaif yang mengatakan kita digalakkan untuk memberi orang makan pada hari itu, maka sebagian masyarakat kita suatu masa dahulu memandangkan hari itu hari kita digalakkan beri makan, maka mereka pun buat makan. Ada yang buat berbagai jenis makan, tetapi memandangkan hari itu orang berpuasa, maka sebagian golongan masyarakat kita pun suka buat bubur. Bubur untuk orang berpuasa dapat berbuka. Bila? Pada hari Ashura. Maka nescaya dengan demikian timbullah nama bubur Ashura. Jadi kita kena faham. Jadi Ustaz, hari ini hari Ashura, kita nak tak buat bubur Ashura, tak apalah. Hari ini kita tak sempat buat bubur, kita hantar murtabak Ashura. Tak sempat nak buat bubur. Jadi diperbolehkanlah, tak semestinya buat bubur Ashura. Dan kita pun tak perlu kita mengatakan ini bubur Ashura ni bid'ah ni bubur Ashura ni haram ke? Tak ada. Asalnya para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak beri orang berpuasa makan ketika berbuka. Nak beri mereka makan ketika berbuka, nak makan apa? Silakan nak makan apa. Selalu orang berbuka, macam bubur Ramadan, buka mereka buat bubur, kita nak buat bubur sempena hari mereka berpuasa, silakan. Tapi sebenarnya tak ada istilah bubur Ashura. Bubur yang dimasak pada hari Ashura sempena orang berbuka. Silakan. Alhamdulillah. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Berbincang pasal Muharram. Apabila kita mengatakan tentang hari Ashura itu jatuh pada 10 hari bulan Muharram. Pada 10 hari bulan Muharram itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada Firaun. Alhamdulillah kita mengetahui. Ustaz, kadang-kadang kita pernah dengar, pernah lihat artikel-artikel pada 10 hari bulan Muharram adalah hari yang begitu agung. 10 hari bulan Muharram, hari banyak peristiwa berlaku. Antara lain peristiwa 10 hari bulan Muharram, ada yang mengatakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala
melakukan ini dan melakukan itu. Antara lain hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta qalam. Qalam tu pena yang ditulis. Hari di mana Allah Taala berlaku berbagai-bagai peristiwa yang lain. Pernah kita lihatlah ya. Akan tetapi para jemaah ketahuilah, kebanyakan daripada peristiwa-peristiwa yang disebutkan itu bukanlah daripada hadis yang sahih. Saya cuba dapatkan mana ada hadisnya ya. Ada tak hadis, tapi hadis itu hadis dhaif untuk pengetahuan kita. Jadi seperti mana saya katakan, peristiwa yang disebutkan mengenai bulan Muharram dan sebagainya itu bukanlah daripada hadis yang sahih. Saya cuba dapatkan hadis. Jadi kita mengetahui hadis di mana hari 10 hari bulan Muharram itu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya hari itu Allah Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Kerana datang daripada hadis yang sahih. Akan tetapi ada pula peristiwa-peristiwa yang lain mengenai 10 hari bulan Muharram. Jadi peristiwa mengenai 10 hari bulan Muharram yang disebutkan dalam sebahagian peristiwa itu yang berlaku 10 hari bulan Muharram. Jadi masalahnya dia berlaku betul-betul 10 hari bulan Muharram. Maka ianya bukanlah daripada hadis yang sahih. Saya tak jumpa lah ya, ada mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 10 hari bulan Muharram tersebut. Kalau kita baca yang penting para jemaah yang dirahmati Allah, antara hadis yang sahih adalah mengenai peristiwa Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Dan selain daripada itu, kebanyakan peristiwa tersebut bukanlah hadis yang sahih dan tak semestinya untuk kita mempercayai atau mengamalkannya. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Puasa seterusnya adalah berpuasa pada sebagian besar bulan Sya'ban. Baik para jemaah yang dirahmati Allah. Apabila tiba bulan Sya'ban, adakah kita disunatkan berpuasa? Rasulullah SAW berpuasa pada sebagian besar daripada bulan Sya'ban dan di mana kata Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah SAW istaqmala siyama syahri qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahri akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Baik, kita lihat. Rasulullah SAW berpuasa pada bulan Sya'ban. Akan tetapi adakah Nabi berpuasa penuh pada bulan Sya'ban? Jawapannya tidak. Tak ada satu bulan di mana Nabi SAW berpuasa penuh kecuali Ramadan. Ada sebagian jemaah datang bulan Rajab, datang bulan Sya'ban, mereka nak berpuasa. Seperti mana saya katakan, kalau mereka biasa berpuasa Senin, Khamis, teruskan. Kalau mereka biasa berpuasa 13, 14, 15, teruskan. Kalau mereka memang ada qada puasa yang belum qadakan, sebaiknya qada pasal sekarang dah Rajab. Ni Ramadan tahun lalu belum qada. Kan saya dah kata supaya qada bulan Syawal. Bulan Syawal awak tak nak qada, awak nak puasa sunat 6 hari. Sekarang qada tahun lalu tu belum qada sampai dah masuk Rajab. Perbanyakkan puasa kerana nak qada puasa yang lalu. Silakan. Masuk Rajab tak puasa juga, belum qada pada bulan Sya'ban. Demikian para jemaah. Tetapi adakah di sana anjuran untuk berpuasa penuh pada bulan Rajab dan Sya'ban? Jawapannya tidak.
bukan dalam hadis yang sahih. Dalam hadis-hadis ada yang menyebutkan keutamaan berpuasa pada bulan Rejab. Barang siapa berpuasa pada bulan Rejab pada hari pertama, diampunkan dosa 2 tahun. Ada yang katakan 3 tahun. Barang siapa berpuasa pada bulan Rejab hari kedua, diampunkan dosa 2 tahun. Barang siapa berpuasa pada bulan Rejab hari pertama, diampunkan dosa 2 tahun. Barang siapa berpuasa pada hari kedua, diampunkan dosa 1 tahun. Barang siapa berpuasa pada hari ketiga, diampunkan dosa 1 bulan atau sebagainya. Ada banyak hadis-hadis yang seumpama itu. Ketahuilah kebanyakan hadis-hadis tersebut tidak sampai ke darjat sahih. Ada yang dhaif, ada yang hadis maudhu, yang diada-adakan. Berpuasa pada bulan Syaban, sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak pernah aku melihat Nabi SAW berpuasa penuh 1 bulan kecuali Ramadan. Tak ada Nabi berpuasa penuh kecuali Ramadan. Dalam hadis ini disebutkan, dan tak ada Nabi berpuasa yang lebih daripada bulan-bulan yang lain kecuali bulan Syaban. Ya. Aku tidak pernah mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqmal siyam asy-syahr qat. Tidak pernah aku menyaksikan Nabi SAW berpuasa sepenuh 1 bulan, melainkan ketika pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku melihat baginda sentiasa memperbanyakkan berpuasa di bulan Sya'ban berbanding bulan-bulan yang lalu. Jadi ini menunjukkan pendapat ada sebahagian golongan yang nak puasa Rejab, Sya'ban, Ramadan. Kalau kita nak buat demikian, jawapan saya, hentikan. Jangan. Tak usah. Itu bukan sunnah. Bukan sunnah berpuasa penuh Rejab, Sya'ban, Ramadan. Nabi tidak pernah. Aisyah mengatakan menggunakan perkataan qat. Apa maksud qat? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat. Dalam bahasa Arab, qat tu, qaf ta tu berarti never ever. Never ever. Qat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa penuh 1 bulan kecuali pada bulan Ramadan. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu katanya, qultu ya Rasulullah, Usama mengatakan, wahai Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihat engkau berpuasa banyak pada bulan-bulan yang lain kecuali pada bulan Sya'ban. Qal dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab war Ramadan. Itulah bulan yang ramai orang lalai daripadanya, yang mengabaikan kemuliaan bulan tersebut, di mana bulan itu terletak antara Rejab dan Sya'ban. Rejab dan Ramadan. Wa huwa syahrun yurfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibba an yurfa'a amali wa ana sha'im. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, pada bulan tersebut diangkat amalan-amalan seseorang itu, dan aku suka diangkat amalan-amalan itu ketika aku berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Adapun mengkhususkan puasa pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, dengan meyakini bahawasanya dia memiliki keutamaan berbanding hari-hari yang lain, maka yang demikian Al-Imam Said Sabiq rahimahullah menekankan, maka yang demikian tidak berlandaskan kepada dalil atau keterangan yang sahih sama sekali. Jadi beliau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh ramai ulama mengenai berpuasa pada nisfu Sya'ban, yakni
Barang siapa memang berpuasa pada 13, 14, 15, teruskan berpuasa seperti biasa. Akan tetapi berpuasa pada hari tersebut memang tiada hadis yang sahih mengikut beliau dalam menjelaskan perkara tersebut. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita. Kita akan bincangkan mengenai bulan-bulan yang suci dan juga beramal pada malam nisfu Sya'ban pada pertemuan akan datang insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Baik para jemaah, memandangkan masa, insya-Allah kita henti di sini. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Kuat sikit. Baik. Teman kita bertanya, seringkali kita dapat di sosial media, barang siapa mengkhabarkan bahawasanya telah masuk bulan Rejab, maka diharamkan baginya api neraka. Barang siapa mengkhabarkan temannya telah masuk bulan Sya'ban, maka sekian-sekian. Jadi kebanyakan hadis-hadis tersebut kadang-kala masalahnya adalah tidak berlandaskan. Tiada landasan. Bukan daripada, kadang-kala para jemaah bukan daripada hadis yang dhaif sekalipun. Kalau hadis dhaif tu adalah cerita, ada hadis dhaifnya, tapi kadang-kadang hadis yang diada-adakan, cerita yang diada-adakan, ya. Itu yang masalah. Ada yang daripada hadis dhaif, tetapi ada yang tak ada landasan langsung, ya, hanya diada-adakan nak buat konten. Jadi hati-hatilah ketika kita nak buat konten atau sebagainya, atau kadang-kadang yang nak menghantarkan tu pun dapat daripada orang lain kerana dia kurang faham. Jadi dia sangkakan, kita nak kena beritahu masuknya bulan Sya'ban. Jadi sebahagian besar daripada perkara-perkara tersebut, perkara-perkara sedemikian, tak perlulah kita nak sampaikan. Yang penting kalau kita nak beritahu, tak salah untuk ingatkan. Untuk pengetahuan kita dah masuk bulan Rejab. Bagaimana persiapan kita Ramadan? Bolehlah, tak ada masalah. Tapi jangan sebutkan Nabi SAW telah bersabda. Berarti kita berbohong atas nama Nabi SAW. Jangan katakan hadis, barang siapa beritahu temannya telah masuk bulan Sya'ban, nescaya terselamat dirinya daripada api neraka dan 7 keturunan dia. Contoh. Tak perlulah. Tak salah untuk kita ingatkan. Kadang-kadang kalau kita tak ingatkan, kita pun lalai dan alpa. Ketahui tak kita akan bertemu dengan Ramadan lebih kurang 55 hari saja lagi. 55 hari. Lebih kurang 50 hari lebih saja. Perasan tak? Tak perasan Ustaz? Tak sadar? Kejam kelip. Betul ke? Kurang daripada 60 hari kita akan bertemu Ramadan. Ingatkan. Yang belum bayar puasa qada dah bayar belum? Yang masih begini dan begitu dah buat persediaan belum? Kita berada pada bulan Rejab sekarang. Lepas Rejab, Sya'ban. Sya'ban terakhir. Lepas Sya'ban, Ramadan. Rejab 30 hari, Sya'ban 30 hari. Kita dah masuk minggu pertama Rejab. Berarti 50 hari saja. Plus minus. Kejam kelip, dah nak masuk Ramadan. Bagaimana persiapan kita? Contohlah. Jadi tak salah untuk ingatkan. Alhamdulillah. Dan baik untuk ingatkan. Pasal kadang-kadang kita lupa. Tak perasan. Sibuk dengan urusan harian. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa sampai di sini saja. Di sini ada pertanyaan. Tak silap saya minggu lalu ada satu pertanyaan, saya overlook. Jadi kalau ada yang bertanya minggu lalu, saya tak perasan, terlupa, overlook. Kadang-kadang tak baca tempat online. Jadi saya mohon maaf. Kalau nak tanya, boleh tanya kemudian. Ya. Puan Jamila Al-Hasan bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak solat sunat masjid selepas solat asar kalau terlupa solat sunat? Sekejap, tak faham saya. Boleh tak solat sunat masjid selepas solat asar kalau terlupa solat sunat? Okey. Kalau saya faham soalannya, boleh tak solat sunat masjid? Solat sunat masjid tu solat apa?
Solat sunat tahiyatul masjid. Jadi berarti dia masuk masjid. Masuk masjid selepas solat asar. Dia masuk masjid, ketika dia masuk masjid dia tak solat tahiyatul masjid. Tak solat tahiyatul masjid, kemudian dia dah solat fardu asar. Dah solat fardu asar, lepas solat, aku terlupa nak solat tahiyatul masjid tadi. Boleh ke tak? Saya tak payah jawab. Salah seorang daripada kita boleh jawab. Dah belajar semua. Boleh ke tak? Boleh ke tak boleh? Jawapannya bukan boleh ke tak boleh, tetapi perlu atau tak perlu. Jawapannya tak perlu. Kerana kalau dia terlupa solat tahiyatul masjid, kita dah belajar, kenapa kita dituntut solat tahiyatul masjid? Nabi SAW menjelaskan, "Idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Al-Qamakal Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sampai dia solat 2 rakaat. Hatta yarka rak'atain. Sehingga dia solat 2 rakaat. Selagi itu jangan duduk. Jadi Nabi SAW suruh kita apabila masuk dalam masjid, untuk semua orang ya, untuk semua orang kita. Masuk dalam masjid, jangan duduk kecuali solat 2 rakaat. Nak solat apa? Kebetulan kita masuk masjid solat duha. Kebetulan kita masuk masjid nak dah azan zuhur, solat qabliyatan zuhur, boleh. Solat 2 rakaat silakan. Itu tujuannya. Masuk masjid dibina untuk sujud kepada Allah, untuk sujud beribadah. Masuk kita lakukan perkara yang pertama, solat, sujud kepada Allah. Jadi dalam kes ini dia masuk dalam masjid, dah tunaikan solat asar. Memandangkan dah tunaikan solat asar, dah solat pun. Memandangkan dah solat, nescaya gugur segala solat yang dituntut solat tahiyatul masjid tadi. Dan perkara itu telah kita kupaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.